Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang berada di studio dan juga di platform Zoom. Pada hari ini, suka saya menjemput anda semua ke Unifamina Siri 2 episod 1 tahun 2023 yang dianjurkan oleh disiplin farmasi klinikal dan amalan farmasi Fakulti Farmasi Sains dan Kesihatan UniKL RCMP. Pada hari ini topik yang cukup berat ya akan kita kupaskan yang berjudul vape mudarat, usah terjerat. Jadi sedikit ulasan tentang topik ini, vape atau rokok elektronik pada hari ini seringkali menjadi pilihan atau alternatif berbanding rokok konvensional Cik Halil. Jadi saya rasa mungkin sebenarnya orang luar di sana tidak tahu sebenarnya rokok atau vape elektronik ini merupakan suatu yang memberi kesan serius terhadap kesihatan kita juga. Jadi tanpa membuang masa, suka untuk saya menjemput panel kita. Sedikit latar belakang panel kita pada hari ini, Encik Halilur Rahman Muhammad Khan merupakan pensyarah farmasi di Fakulti Farmasi dan Sains Kesihatan, merupakan ketua disiplin bagi disiplin farmakologi dan toksikologi, dan juga beliau merupakan bekas pegawai farmasi di Pusat Racun Negara ya. Jadi saya rasa saya menjemput orang yang bertepatanlah untuk kita kupas isu kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan kepada Encik Halil. Boleh? Terima kasih Puan Moderator, Puan Syamimi untuk pengenalan yang begitu ringkas tetapi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada para penonton yang telah sedang mengikuti program Unifamina Siri 2.0 episod 1 tahun 2023. Jadi tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya seperti yang telah diperkenalkan oleh Puan Syamimi tadi sebagai moderator, kita akan tengok lebih dekat lagi tentang vape ataupun rokok elektronik. Kita nak tahu tentang contohnya apa dia elektronik cigarette ni yang juga banyak daripada kalangan pemuda-pemudi kita sekarang yang tengah menggunakan. Kita tak tahu tentang kita tahu tentang rokok yang biasa ya, yang memang telah didaftar dan ramai yang tengah beli, tapi tentang rokok elektronik ni kita kurang maklumat. Jadi kita nak tahu nombor satu tentang anatomi rokok elektronik tu, apa dia rokok elektronik, kita akan perkenalkan. Keduanya kita nak juga tengok cecair ya, cecair rokok elektronik tu, apa kandungan bahan cecair rokok elektronik. Dan kita nak tengok adakah kesan-kesan pada kesihatan sendiri ya, kesan-kesan mudarat mungkin akibat daripada mengambil elektronik cigarette ni ya, cecair elektronik ni. Dan seterusnya kita juga akan tengok tentang apakah undang-undang yang ada ya, yang di seluruh dunia ataupun di Malaysia sendiri ya, apakah yang pengawalan yang telah dilakukan setakat ini untuk rokok elektronik ni ya. Jadi seterusnya kita ke slide mungkin. Okey, so sebelum kita kepada pengenalan apa itu rokok elektronik, saya ingin kenalkan pada para penonton di luar tu tentang tembakau ya. Produk tembakau ni kita ada berbagai jenis. Contohnya antaranya daun tembakau yang kita boleh jumpa ya, dan juga pipe yang mana tembakau digunakan dalam pipe ataupun bidis ya, juga rokok ya, curut, snas, shisha dan sebagainya lah. Inilah produk-produk yang tembakau yang sekarang ni memang ada di pasaran dan tengah digunakan ya. Jadi kita balik pada tajuk utama itu, apa dia rokok elektronik ataupun yang dikatakan sebagai vape ya, dengan nama yang lebih famous lagi lah. Okey, rokok elektronik adalah alat yang menggunakan kuasa elektronik untuk menyalurkan aerosol atau wap hasil dari pemanasan suatu cair. Maknanya dia menggunakan cecair ni dimasukkan dalam satu alat ya, dan akibat dari pemanasan yang berlaku pada cair itu, maka wap akan terkeluar untuk dihisap oleh penghisap rokok elektronik. Jadi rokok elektronik generasi baru lebih dikenali sebagai vape. Itu nama singkatan yang kita selalu dengar ya. Okey, so sedikit tentang produk yang ada di pasaran sekarang ni tentang rokok elektronik ni ataupun e-cigarette ataupun vape. Kita boleh tengok ada generasi pertama yang merupai sebenarnya macam rokok ya. Itu generasi pertama itu macam rokok, seakan-akan rokok yang betul.
Juga kita ada generasi yang kedua dan ketiga yang mempunyai saiz yang lebih besar. Kalau kita tengok di skrin, kita juga ada generasi yang keempat sekarang ni semakin kecil ya, dan seterusnya ada yang disposable. Dan untuk makluman para penonton di luar tu, sebenarnya yang rokok elektronik ini dicipta di China pada tahun 2003 ya. Okey, kalau kita nak meneliti secara dekat anatomi e-cigarette ni ataupun rokok elektronik ni, kita tengok ada 3 bahagian ya. Satu bahagian adalah bateri, satu lagi bahagian adalah atomizer dan satu lagi bahagian adalah liquid cartridge ya. So kalau bateri ni dia adalah sumber kuasa untuk memanaskan ya. Jadi pemanasan tu akan berlaku dekat atomizer tu, yang dikatakan sebagai heats the solution tu, dan akhirnya liquid cartridge yang mengandungi bahan-bahan cecair elektronik. So apabila cecair ini dipanaskan, maka wap akan terhasil ya. So dia ada 3 bahagian. So untuk melihat secara dekat rokok elektronik dan fungsi dia, ini adalah bateri dia. Okey, bateri dan atomizer, dia sebenarnya satu coil ya. Atomizer ni satu coil, dan kita juga ada bahan-bahan cecair elektronik. Antara bahan yang ada, nanti kita akan tengok lebih terperinci lagi bahan-bahan ni, iaitu nikotin, propylene glycol dan sebagainya. Apabila sumber kuasa daripada bateri ini memanaskan cecair tersebut, maka hasillah vapor yang keluar sebagai wap lah ya. Itulah vape ya. Dan kalau dia ada nikotin, maka dia akan keluar nikotin aerosol juga. Okey, ini satu lagi gambar rajah tentang rokok elektronik yang generasi yang keempat ya, generasi yang terbaru. Sekarang ni generasi yang baru ni dia boleh charge ya. So dia ada port, charging port ke bawah tu, dan fungsi dia lebih kurang sama juga dengan generasi yang pertama. Dan suhu, kalau tuan-tuan puan lihat, boleh lihat di skrin tu, suhu pemanasan sebenarnya sekitar 100 hingga 350 darjah Celsius. Dia kena panaskan cecair elektronik tu pada suhu tinggi ini untuk menghasilkan wap ya. Okey, kita nak tahu lebih kurang berapa ramai pengguna vape ya di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Kalau kita tengok di semenjak ciptaan di China pada tahun 2003, pada 2006 dia dah masuk pasaran dunia sebenarnya, dan di Malaysia sebenarnya yang paling banyak sekali semenjak 2015. So kalau kita tengok fakta vape, pengguna vape telah meningkat lebih 500,000 orang dalam tempoh 3 tahun, dan majoriti pengguna berusia dalam lingkungan 20 ke 24 tahun ya. So 2016, lepas dia masuk ke pasaran Malaysia pada 2015, kita dah ada lebih kurang 600,000 ya orang yang menggunakan vape cepat. 2019, 3 tahun selepas itu dah ada lebih kurang sekali ganda dah, dekat 1.2 juta. So memang sangat drastik ya orang yang menggunakan produk vape ni. Kalau kita tengok dari segi pengguna di kalangan remaja, ini adalah satu kajian tentang e-cigarette yang telah dilakukan, Tobacco and E-Cigarette Survey among Malaysian Adolescents ni ya, pada tahun 2016, didapati bahawa kita ada 300,000 pengguna vape ya. So current e-cigarette and vape users, daripada situ lebih kurang 0.25 juta adalah di kalangan remaja lelaki, iaitu merangkumi lebih kurang 16%, dan juga lebih kurang 0.05 juta dari kalangan wanita ya, remaja wanita ya, 2.8% lah. Dan orang yang menggunakan dua-dua produk, iaitu dual users, dia pakai e-cigarette dan juga pakai vape sekali ya. Vape, e-cigarette, dan juga dipakai rokok yang biasa. So prevalence dia of current dual users was 5.2%, maknanya lebih kurang dalam 0.1 juta orang menggunakan dua-dua produk ya. Okey, jadi statistik ni penting kerana ramai menyangka bahawa kalau kita menggunakan e-cigarette ni kita boleh berhenti merokok ya. Sebaliknya berlaku bahawa pengguna orang yang merokok tu apabila dia menggunakan vape atau e-cigarette, dia menggunakan dua-dua sekali. Rokok pun tak berhenti, dan tambahan pula dengan vape yang digunakan. So kita nak tahu seterusnya, apakah bahan kimia dalam e-liquid ni? Adakah bahan kimia yang dimasukkan tu beracun? Jadi itu yang kita tahu bahawa kebanyakan bahan kimia yang ada dalam rokok, iaitu lebih kurang dalam 6,000 sekarang rokok yang biasa tu, memang kebanyakannya bahaya dan ada yang karsinogenik, maknanya yang boleh menyebabkan kanser.
Tapi kita nak tahu adakah bahan-bahan kimia yang dimasukkan dalam rokok elektronik ni ataupun vape ni beracun juga. So apakah bahan kimia yang ada dalam vape? Nombor satu, kita tahu kebanyakan produk cecair vape ni dia ada nikotin. Sama dengan rokok, nikotin. Dia ada preser, dia ada PG, iaitu kalau kita tuan-tuan lihat di sebelah kiri, dia ada dia punya ingredients dia, iaitu glycerol. VG itu adalah glycerol, propylene glycol PG, dia ada nikotin, lepas tu ada flavoring juga preser. So selalunya dia ada 4 bahan yang utama. Dia ada preser, dia ada nikotin, dia ada propylene glycol, juga glycerol, So bahan-bahan ni kalau sekali pandang macam propylene glycol ni digunakan dalam ubat-ubat juga, juga glycerol banyak digunakan dalam ubat. Preser mungkin setengah orang boleh terima, okey je preser, tapi nikotin lah yang masalah. Cuma apabila vape ni dibakar pada suhu yang tinggi, itu masalah dia. Dia boleh menghasilkan bahan-bahan racun yang lain. Jadi kalau kita tengok strength dekat label tu di sebelah kiri, sebelah kanan saya, dia ada 5% nicotine salt tu. 5%, 5%. Jadi tuan-puan, saya nak dedahkan sebenarnya apa maknanya 5% di sini, Okey. Pada suhu 215 darjah Celsius, bahan contohnya propylene glycol dan glycerol sendiri, dia boleh berubah menjadi bahan toksik kepada formaldehyde. Itulah, asalnya dia mungkin okey, maknanya tak beracun, tetapi apabila dibakar pada suhu yang tinggi, dia boleh tukar kepada bahan yang lebih bahaya, itu bahan formaldehyde. Okey, formaldehyde ni sebenarnya bahan yang digunakan untuk awitan mayat, dan juga bahan yang beracun. Okey, now saya juga boleh cerita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Johns Hopkins University ni, universiti di Amerika Syarikat, yang telah buat kajian. Dia kata researchers find thousands of unknown chemicals in electronic cigarette. Dia kata walaupun kita nampak 4 bahan saja dalam e-cigarette ni, tetapi sebenarnya masa kajian dia orang jumpa lebih banyak lagi bahan-bahan yang beracun. Jadi antara bahan yang dalam kajian Johns Hopkins University di Amerika Syarikat telah mendapati bahawa dia ada lebih kurang 2,000 bahan kimia yang terhasil di dalam vape. Dan dalam kajian tu Johns Hopkins researchers tu telah menyelidik pada beberapa bahan vape yang ada di pasaran. Contohnya Blue, BLU, Blue, Juul, JUUL, Mysol, Vuse, PG, VG, Base. So dia lebih kurang ada 4 produk yang dia telah buat kajian. Dan kalau kita tengok skrin ni, untuk Blue ni lebih kurang dia ada 2,129, dia ada 2,129 bahan yang telah dijumpai di dalam produk Blue, okey. Dan juga PG, VG, Base tu lebih kurang 2,000. So produk lain contohnya Juul, dia ada 1,000 bahan, Mysol dalam hampir-hampir 1,000. Jadi bahan-bahan kimia ni walaupun kita tahu ada 4 pada asalnya, tetapi apabila pembakaran dilakukan, dia menghasilkan bahan-bahan yang lain yang bahaya. Okey, kita tengok apa bahan kimia yang dijumpai oleh penyelidik di universiti tersebut. Inilah bahan-bahan, antara bahan yang didapati. Okey, semua ni pernah dijumpai dalam aerosol e-cigarette pod paste. Ini kajian daripada luar negara. University of Johns Hopkins mendapati bahawa hampir-hampir 2,000 dan mungkin lebih bahan yang ada di dalam vape e-cigarette atau rokok elektronik. Daripada semua bahan ni ada yang lebih bahaya, iaitu yang menjadi warna merah ni, bahan-bahan yang dijumpai yang boleh jadi harmful and potentially harmful substance, dikategorize dalam kategori itu. Okey, apakah kesan menghisap vape terhadap kesihatan? Kita dah tahu sekarang ni, walaupun kita nampak glycerol, walaupun kita nampak propylene glycol tadi, kita ada nikotin, dan kita tahu sebenarnya hasil daripada pembakaran tu telah menghasilkan lebih kurang 2,000 bahan. Adakah bahan-bahan ni bahaya terhadap kesihatan? Okey, di Amerika Syarikat pada tahun 2019 ada satu terminologi yang dikenali sebagai e-wali, iaitu e-cigarette and vaping product use associated lung injury.
Maknanya e-cigarette ni boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru. Lung injury maknanya kecederaan paru-paru. Dilaporkan di Amerika Syarikat pada 2019. Akibat daripada e-wali ni, hampir 3,000 pesakit dimasukkan ke hospital dan daripada 3,000 ni ada 60 kematian. Ini tahun 2019 yang dilaporkan di Amerika Syarikat. Dan di Malaysia, kita tengok kes pertama e-wali di Malaysia dilaporkan pada 2019, iaitu 17 tahun seorang lelaki Melayu. Dia memang pesakit asma, bekas perokok yang baru bertukar kepada vape 2-3 minggu. Baru tukar kepada vape 2-3 minggu. Dimasukkan ke ICU dan diberi bantuan pernafasan. Apa yang beliau mengalami ialah paru-paru bocor, yang layman term lah. Sebenarnya dari segi perubatannya adalah spontaneous pneumothorax. Paru-paru dia mengecut. So, yang ni memang disahkan beliau telah mengambil vape, menukar daripada rokok biasa kepada vape dan telah mengalami masalah kesihatan ni. Di hospital kan, nilai gambar-gambar semasa beliau di hospital, tapi alhamdulillah beliau selamat, jaya diselamatkan walaupun terpaksa mengalami masalah kesihatan agak serius masa itu. Ini tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ingin menunjukkan sedikit tentang collapse lungs ataupun pneumothorax tu. Paru-paru kita akan mengecut. Inilah gambar yang menunjukkan pengecutan paru-paru yang boleh berlaku. Okey, selain daripada pneumothorax tu, yang spontaneous pneumothorax tu, ada lagi kesan-kesan lain terhadap paru-paru. Okey, vape ni, bahan-bahan dalam vape, dia boleh menyebabkan inflamasi ataupun irritation airway, gangguan dalam saluran pernafasan. Destruction of air sacs, maknanya dia menyebabkan kerosakan tisu. Tisu tu rosak dalam paru-paru. Okay. Juga kita punya ketahanan terhadap jangkitan bakteria ataupun mikroorganisma luar tu, jangkitan kuman akan menurun. Weaker immune response maknanya kita punya ketahanan badan terhadap jangkitan kuman menurun. So yang ni lah semua kesan lain selain pada pneumothorax yang tadi terhadap paru-paru akibat daripada vape. Kesan pada jantung juga. Kalau kita lihat kesan pada jantung, aerosol memberi kesan pada fungsi saluran darah. Dia juga boleh menyebabkan terganggu aliran darah, akibat daripada saluran darah tu mengeras. Saluran darah tu boleh mengeras menyebabkan aliran terganggu, dan seterusnya boleh menyebabkan pembekuan darah. Jadi ada risiko terhadap paru-paru, ada risiko terhadap jantung juga. Semua ni adalah hasil daripada kajian, kebanyakan daripada luar negara. Okey, kita dah lihat masalah vape ni, pertamanya terhadap paru-paru. Kita juga tahu dia telah menyebabkan masalah terhadap jantung, juga terhadap masalah penglihatan, juga masalah terhadap otak, pemikiran kognitif juga. Dan kajian menunjukkan bahawa nikotin in e-cigarette not only addictive, maknanya dia bukan sahaja menyebabkan ketagihan, tetapi ada risiko terhadap penyakit jantung. Dan kandungan bahan-bahan yang saya tunjuk tadi dalam e-cigarette itu dia boleh menyebabkan kerosakan pada sel, DNA sel. Dan semua ni kajian yang telah dihasilkan di luar negara. Okey. Kes lagi di Malaysia. Yang ni adalah lelaki muntah teruk 10 kali selepas menghisap vape. Baru-baru ini seorang lelaki berusia 30 tahun datang ke klinik selepas mengadu baru kali pertama menggunakan vape setelah diajak oleh rakannya. So dia muntah dan kita ada laporan dia dalam surat khabar. Okey. Selain daripada itu, 27 tahun seorang lelaki minum dan hisap vape mushroom. Mushroom ada satu jenama cecair rokok elektronik, kebas seluruh badan, jantung berdegup laju dan berpeluh. Seorang lagi umur 23 tahun hisap vape 3 hari, gejala degupan jantung laju, tidak sekata, kebas, kejang otot. Okey, 20 tahun seorang lagi sebulan halusinasi, maknanya dia berhayal. Perubahan tingkah laku, demam, sakit dada dan juga perubahan ECG, maknanya perubahan pada jantung. Okey, so kita boleh nampak satu pattern ataupun kesamaan, iaitu kebanyakannya nampak macam dia boleh menjadi kebas pada badan, ada masalah pada jantung menjadi laju.
Ini budak umur 9 tahun, vape liquid hazelnut flavor. Ni ada satu flavor yang preser yang digunakan dalam vape yang dipanggil hazelnut. Dia telah mengalami alergi yang teruk, sesak nafas, ruam di seluruh badan dan demam selepas 4 jam menggunakan preser vape yang baru dibeli. Setelah diberi rawatan, sakit kembali ke hospital 8 jam kemudian selepas mengalami ruam dan muntah lebih 10 kali. Okey, demam yang sangat tinggi ya. Okey, apakah risiko lain pengguna rokok elektronik vape? Okey, penambahan bahan terlarang. Contohnya, ada juga kes-kes yang mana bila didapati bahawa di dalam cecair rokok elektronik ada penambahan bahan-bahan terlarang. Contohnya macam ganja ataupun satu lagi psilocybin ya. So bahan-bahan ni lah bahan yang terlarang tetapi dimasukkan secara sengaja ya di dalam produk rokok elektronik ni. Pernah dijumpa ya. Okey, yang ni satu lagi budak umur 13 tahun mengalami sawan pasal dia telah pinjam daripada kawan vape, dia guna vape daripada kawan dia, telah mengalami sawan dan sebenarnya itu masalah yang di-highlightkan di sini. Kebanyakan orang terutamanya remaja dia meminjam, dia ada tabiat meminjam vape di kalangan remaja berumur 15 hingga 17 tahun ya, banyak yang berlaku. Walaupun tak beli sendiri tetapi pinjam-meminjam sering berlaku ya. 9 tahun lelaki, dia telah mengambil disposable pot vape nicotine salt. Dalam tu ada nicotine salt. Sakit mengalami gejala muntah, pening, pingsan di rumah, sakit cuba menghisap vape preser mango milk kepunyaan ahli keluarga tanpa diketahui selama 4 hari ya, pingsan ya. Okey. So kita nampak gejala kesihatan yang boleh dialami akibat daripada vape ya, tuan-tuan puan sekalian. Dan kita nak tengok sebenarnya bahan yang dimasukkan dalam tu, kita tahu dah tadi ada nikotin, propylene glycol, ada glycerol, okey, ada preser ya. Kita tengok nikotin dulu yang mana sebenarnya racun nikotin yang dimasukkan di dalam rokok juga dan juga terdapat dalam cecair rokok elektronik ya. Nikotin sebenarnya kalau serendah 2 mg sahaja sebenarnya boleh menyebabkan gangguan pada perut dan usus ya. Jadi bayangkan kalau dos yang lebih tinggi, dia boleh menyebabkan contohnya sawan dan kegagalan pernafasan. Jadi kalau kita tengok produk di dalam vape ni, berapa banyakkah? Macam saya kata awal tadi, kalau dikatakan 2% apa makna dia? Yang dikatakan 5% apa makna dia? Kalau kita tengok label di sini, dia tulis strength ya, dalam circle tu, strength 5% nicotine salt. Sebenarnya strength 5% merujuk pada 50 mg di dalam 1 mil cecair vape. Jadi bayangkan kalau 2 mg pun boleh menyebabkan sakit perut, muntah-muntah. Kalau sakit ambil sekaligus 50 mg 1 ml, maka dia boleh menyebabkan kesihatan yang sangat serius ya, mungkin juga kematian. Jadi kalau kita tengok ni adalah produk vape dan kandungan dia, ini adalah salt base nikotin, ini free base nikotin, dua produk yang generasi yang berbeza. Satu generasi yang ketiga yang tebal tu, generasi ketiga, yang nipis tu adalah generasi yang keempat. Dia yang keempat ni menggunakan 41.3 ataupun sampai ke 68 mg nikotin ya, tinggi kandungan nikotin dia. Yang ni 25 mg nikotin. Not made to be refill, maknanya kita guna sekali saja, tak boleh nak refill dah. Tetapi sebelah yang ada tank ni, dia ada refillable tank. So jadi bayangkan tuan-tuan sekalian, 41 mg itu paling kurang di dalam ni. Dan kita tahu sekarangnya serendah 2 mg ke 3 mg nikotin sebenarnya boleh menyebabkan masalah ya. Jadi nak tahu perbandingan di antara rokok konvensional, rokok biasa dengan e-cigarette ni. Kita buat satu perbandingan. Satu pack of cigarette dia ada 20 mg nikotin pasal ada 20 cigarette ya, 20 rokok. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, inilah 20 rokok, dia ada 20 mg nikotin. Kalau kita tengok produk Juul tu yang pot, dia ada lebih kurang 41.3 mg nikotin. Jadi itu bersamaan dengan jumlah rokok yang begini punya. Ya. Dan seterusnya kalau kita tengok one puff bar tu, iaitu satu lagi produk, rokoknya begitu banyak ya. 41, ini 50 sigaret ya. Dan akhirnya kalau kita tengok Siorin pot 90 sigaret. Dia punya kesamaan nikotin tu
Ya, so maknanya nikotin yang sangat tinggi sebenarnya dimasukkan di dalam cecair rokok elektronik. Ya. All pods contain high levels of nicotine, maknanya memang dah sah daripada kajian di luar negara. Banyak kajian yang telah dilakukan memang menunjukkan bahawa kebanyakan cecair elektronik mempunyai kadar ataupun paras nikotin yang sangat tinggi. Ya. Okey, dan kita nak tengok juga apakah kesan-kesan bahan-bahan lain. Selain daripada nikotin ni, kita tahu dah ada masalah pada jantung, paru-paru dan sebagainya. Kita nak tengok bahan-bahan lain. Contohnya propylene glycol. Ya. Kesan jangka pendek, dia boleh menyebabkan iritasi pada mata, tekak, saluran pernafasan. Ini semua menurut kajian yang telah di-publish. Ya. Kesan jangka panjang, contohnya iritasi kepada sistem pernafasan dan menyebabkan penyakit asma, membebaskan formaldehyde macam kita tengok tadi. Ya. Bahan yang terbakar boleh berubah kepada bahan kimia yang lebih bahaya lagi. Contohnya formaldehyde apabila dipanaskan. Formaldehyde adalah sejenis bahan yang boleh menyebabkan kanser. Ya. Okey, kalau kita tengok glycerin pula. Walaupun glycerin ni, kalau kita pergi farmasi ataupun hospital, kadang-kadang kita diberi glycerin untuk perawatan. Ya. Tetapi apabila dipanaskan pada suhu tertentu dalam vape ni, pasal suhu dia sangat tinggi, ya, dia boleh menyebabkan iritasi pada lapisan kulit dan mata. Ya, wap yang keluar. Ya. Penggunaan yang berulang dan berpanjangan boleh menyebabkan kerosakan pada organ dalaman. Bahan perisa, macam-macam bahan perisa yang dimasukkan dalam cecair rokok elektronik sekarang ni, dia kajian menunjukkan bahawa dia adalah cytotoxic, dia boleh membunuh sel-sel di dalam badan kita, ya, membunuh sel iaitu sel paru-paru, otak dan juga lapisan kulit. Semua ni adalah menurut kajian. Ya. Okey, bahan perisa dimasukkan pelbagai. Antaranya adalah kalau bahan perisa yang lebih elok, lebih harum bau dia boleh menarik lebih ramai untuk membeli, terutamanya kanak-kanak. So pasal tu dia kata di sini a tobacco industry has a kids menu. Dia ada menu khas untuk menarik remaja, contohnya kanak-kanak, untuk mengambil produk-produk vape ni. Ya. Kita boleh nampak, ya, macam-macam perisa yang ada. Contohnya saya nampak macam perisa tembikai, ada perisa orange, nanas dan pelbagai lagi lah. Ya. Okey, ada sebenarnya jumlah perisa yang digunakan keseluruhannya lebih kurang dalam 15,500 tobacco flavoring and counting. Ya. So ada banyak, ya, boja, sugar, banana, bud, honey, dudu, bunny, pebbles, dragon's blood, macam-macam, ya, macam-macam perisa yang digunakan. Okey. Kajian menunjukkan bahawa widely used e-cigarette flavoring impairs lung function. Ini memang dah disahkan bahawa ada bahan perisa apabila dipanaskan pada suhu tertentu, dia akan menjadi bahan toksik dan boleh menyebabkan kerosakan pada tisu paru-paru. Ya. So flavorings may increase heart disease juga pada organ seperti jantung. Diacetyl, satu lagi bahan yang selalu digunakan di dalam cecair elektronik, e-elektronik, e-cigarette ni, iaitu diacetyl. Dia menyebabkan apa? Inilah bahan kimia yang boleh menyebabkan kerosakan dinding luar saluran pernafasan yang menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai popcorn lung. Ya, ini memang terbukti, ya, melalui kajian di luar negara. Banyak kes yang melibatkan sakit mengalami popcorn lung. Ya. So kalau kita tengok popcorn lung ni adalah begini, ya, dalam X-ray, ya, kerosakan pada tisu paru-paru. Ya. So flavor yang digunakan butter flavor ni, diacetyl kandungan dia. Satu lagi perisa yang kerap juga digunakan adalah perisa vanillin, itu vanila lah sebenarnya. Perisa boleh bertukar racun apabila dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi dan menyebabkan cytotoxic ataupun kematian sel yang normal. Selain daripada itu, kehadiran logam berat. Kita ada logam berat terhasil daripada tindak balas cecair rokok elektronik yang terendam di dalam gelongan dawai. Macam awal yang saya tunjukkan pada para penonton sekalian, ada gelongan dawai itu kan. Dia ada cecair yang dia memanaskan cecair produk elektronik tu. Akibat dari pemanasan tu, dia boleh menghasilkan logam berat yang bahaya. Ya. Juga partikel ultra halus, distribusi saiz partikel dan bilangan partikel yang dikeluarkan oleh rokok elektronik, jumlahnya yang banyak
dan saiz partikelnya bersaiz di antara 20 ke 300 nanometer. Dan sebenarnya saiz partikel ni dia boleh menembusi ke dalam tisu paru-paru dan menyebabkan kerosakan tisu di situ. Saiz partikel yang begitu kecil ya. Yang inilah logam berat yang digunakan sebenarnya, iaitu kalau kita tengok raja, tangki elektronik tu ada tangki dan cecair, dan di dalam tu ada coil wire, iaitu yang dibuat daripada nikel dengan kromium. Bayangkan kalau dia dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, dia boleh menyebabkan kehasilan logam berat yang bahaya ya untuk kesihatan. Okay? Dan ada di antaranya yang adalah karsinogenik, iaitu boleh menyebabkan kanser. Okey, so seterusnya, apakah vape ni efektif untuk berhenti merokok? Selalu kita dengar perokok mengatakan bahawa vape ni kurang bahaya, jadi daripada hisap rokok lagi baik saya hisap vape. Tapi betulkah kenyataan ni? Itu kita nak tengok ya, adakah kenyataan ni betul ya? Kajian daripada luar negara menunjukkan bahawa tiada kelebihan menggunakan rokok elektronik untuk berhenti merokok, tak ada ya. Malah pengguna terdedah kepada kesan sampingannya. Itu satu masalah. Kesukaran berhenti akibat kebergantungan terhadap nikotin. Kebanyakannya akhirnya menjadi dual users. Maknanya dia mula-mula nak berhenti merokok, tetapi akhirnya dia ketagih pada rokok elektronik. Waktu yang sama dia masih lagi menghisap rokok yang biasa. Jadi dia bukan mengurangkan bilangan rokok, tetapi sebenarnya menambah bilangan nikotin di dalam badannya dengan mengambil dua-dua produk tersebut ya. Okey, satu lagi ialah rokok elektronik sebagai gateway untuk merokok. Kenapa dikatakan gateway? Merupakan satu gateway untuk golongan kanak-kanak, remaja untuk memulakan tabiat merokok. Kerana vape ni dia mudah ya, pasal boleh dihisap dalam rumah, dia tak ada bau harum, bau dia harum, dan kebanyakan orang sebelah kita pun tak marah kalau kita hisap vape. So, bukan macam rokok, pasal rokok mempunyai asap yang kuat ya, setengah orang tak minat. Jadi dia menyebabkan dia jadi gateway pada kanak-kanak untuk mencuba ya. Dia mudah. Jadi berisiko untuk menukar kepada tabiat merokok jika dibandingkan dengan remaja yang tidak merokok. Jadi kalau kita tengok dia adalah sebagai gateway dah. Kalau dia mula dengan vape dulu, akhirnya dia akan pergi dekat rokok konvensional ya. Di Malaysia didapati ramai golongan wanita yang telah terlibat dalam vaping. Okey, kesan rokok elektronik terhadap orang sekeliling. Kita selalu dengar bahawa asap rokok basi ya. Asap rokok basi ini kalau rokok biasa, kalau asap dia orang yang merokok, kalau asap dia kena pada orang sebelah, dia juga boleh menyebabkan masalah kesihatan pada orang sekeliling kita. Yang tu dikatakan sebagai passive smoker ya. Orang yang sebelah kita tu passive smoker, walaupun dia tak menghisap, tapi asap tu apabila dia menghidu, dia boleh juga terlibat sama ya. Jadi untuk vape pula ada juga yang kita biasa dengar, vape tak bahaya ya, pasal dia adalah wap. Jadi orang sekeliling ni tidak terdedah pada bahayanya. Jadi boleh vape di mana-mana dalam bilik, di dalam bilik mesyuarat dan sebagainya. Tetapi tak betul ya, kerana ada konsep yang mengatakan bahawa menghisap bahan kimia yang ada di udara, dia boleh juga jadi sebagai passive smoker. Ya, jadi konsep passive smoker untuk konvensional cigarette atau rokok yang biasa tu terpakai juga untuk orang yang menghisap rokok elektronik. Maknanya orang sekeliling yang berada di sekitar orang yang menghisap vape pun terdedah pada bahaya juga ya. Okey, a vape junkie in year 5 inilah primary school student ya. Abang dia telah introduce kepada pelajar ni, abang dia umur dia 14 tahun. Jadi dia guna vape. Jadi abang dia bagi dan akhirnya dia menjadi ketagih pada rokok elektronik seumur muda ya, dalam kanak-kanak sekolah rendah lagi ya, sekolah menengah tapi remaja ya. So kalau kita bacakan di liputan tu, dia kata even the girls in the school vape. Vaping is now seen in something trendy. So maknanya kalau siapa hisap vape, dia trendy sekarang, it's a trend. Ini yang bahaya sebenarnya di kalangan remaja ya, kanak-kanak. Satu lagi, I started about 2 months ago. My brother introduced to me. I guess he wanted my parents to think that when the two of us were together, we would not do anything mischievous. So ini umur 11 tahun dah mula menghisap rokok elektronik ya.
Kerana kalau rokok biasa mungkin boleh disedari oleh ibu bapa di rumah kerana bau yang kuat, tetapi untuk vape kadang-kadang dia bau harum dan mungkin tak bau. Jadi senang ya. Susah untuk detect. Okey, rokok elektronik digunakan untuk menghisap dadah terlarang. Ini satu lagi masalah. Beberapa jenis dadah boleh dilarutkan di dalam propylene glycol. Ini satu daripada bahan yang digunakan cecair rokok tadi. Dadah dilarutkan di dalam itu dan dihisap. So penggunaan ganja contohnya menerusi peranti ini semakin popular di Amerika Syarikat. Kajian menunjukkan bahawa 18% pelajar sekolah pernah menggunakan vape untuk menghisap ganja. Ini memang kajian pada tahun 2015. Tinggi ya bilangan dia, sebanyak 18% pelajar sekolah dah terlibat ya. Kalau kita tengok dadah yang selalu digunakan macam-macam methamphetamine ataupun yang dikenal sebagai syabu, ecstasy, ada heroin, dicampurkan di dalam propylene glycol, dilarutkan dan dihisap dalam bentuk elektronik, e-cigarette ya. Di Malaysia, okey, ini November 2015, laporan akhbar Cosmo mendapati cecair rokok elektronik mengandungi ganja. Ya. Kandungan ganja diuji di Makmal Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur ya, di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Okay, ini tahun 2015. Kita juga ada pada tahun yang sama, Disember 2015, pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting Polis Diraja Malaysia telah merampas 214 botol cecair elektronik yang mengandungi ganja. Inilah yang dikatakan salah guna yang untuk mengedar ya, ataupun menggunakan bahan terlarang. Inilah liputan daripada akhbar tentang rampasan dan juga kandungan bahan terlarang di dalam produk cecair e-elektronik ya, e-cigarette. Okey, ni laporan daripada Pusat Acuan Negara. Walaupun kita tengok bahawa memang dah banyak masalah kesihatan, tetapi laporan daripada Pusat Acuan Negara semenjak adanya vape di Malaysia ni, ini laporan dia, kita nampak daripada seluruh negara kes-kes berkenaan keracunan akibat termakan ataupun terhidu bahan cecair elektronik ini telah dilaporkan ke Pusat Acuan Negara daripada semua negeri ya di Malaysia. Paling banyak is daripada Selangor 20 kes, kita ada 17 daripada Johor, kita ada 10 daripada Sabah, 7 daripada Sarawak, 10 daripada Terengganu ya. So ini kes-kes yang telah dilaporkan, dan kalau kita tengok graf statistiknya bermula daripada 2016. Ya, 2016 kerana 2015 kalau tuan-tuan ingat tadi vape masuk di pasaran Malaysia pada 2015, mula dah ada kes dah, dan 6 kes, tapi menurun pada 2016 dan seterusnya meningkat tinggi sekarang ni. Setiap tahun kita Pusat Acuan Negara menerima kes-kes cecair ya. Dia boleh menyebabkan kanak-kanak di rumah yang termakan dengan sengaja atau tak sengaja, kanak-kanak ataupun dewasa ya. Okay, so increasing trends especially during, terutamanya semasa COVID, apabila ada pandemik, ada lockdown, jadi banyak kes yang terlaporkan pada waktu itu ya. Kalau kita tengok 2019, 2020, kes meningkat secara mendadak, 7 jadi 15 jadi 22 kes. Okey. Dan kalau kita tengok hampir half ataupun separuh daripada kes yang dilaporkan ke Pusat Acuan Negara melibatkan kanak-kanak yang di bawah umur 5 tahun. Ya, so kalau kita tengok graf yang ada garisan merah tu, okay, 12, kalau kita tengok tahap umur di bawah tu ya, yang warna orange tu adalah infant ya, daripada 4 minggu ke setahun, ada 12 kes. Ya, bayangkan ya, 4 minggu ke setahun ada 12 kes. Bayangkan kalau cecair ini diminum oleh kanak-kanak, dan tuan-puan dah tahu dah sebenarnya dalam cecair itu ada kandungan nikotin yang sangat tinggi. Ya, boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius ya. Dan 34 kes di kalangan toddler ataupun umur 1 hingga 4 tahun. Ini banyak ya sekali kes-kes yang telah dilaporkan daripada Pusat Acuan Negara. Seterusnya ada kes-kes 10, 13 dan yang dewasa ada 28 kes ya. Ini perbandingan di antara intentional dengan intentional e-cigarette exposure. Okey, so dia keracunan yang telah dilaporkan di Pusat Acuan Negara boleh jadi 2 kategori. Satu, dia boleh menjadi akibat daripada intentional, maknanya ingin membunuh diri dengan sengaja, ataupun non-intentional, dia termakan ya, accidental, secara tak sengaja ya.
Jadi kalau kita tengok kes yang orange tu sebenarnya adalah unintentional. Tahun 2019 7 kes tak sengaja, ya, pendedahan kepada cecair rokok elektronik. Tahun 2000, kalau 2019 2020 kita tengok dah ada 13 kes unintentional, tetapi dah mula ada kes yang sengaja dah. Ada 2 kes. Dan seterusnya kes-kes sengaja tu untuk membunuh diri atau mencederakan diri telah menambah. Tahun 2020, 2021 dah ada 8 kes dan seterusnya 18 kes pada tahun yang paling iaitu 2023. Yang ni terkini lah. 15 kes dah ada orang yang guna untuk mencederakan diri atau membunuh diri, ya. So semakin banyak kes yang dilakukan yang intentional dah, dengan sengaja. Kalau kita tengok pendedahan vape or e-liquid exposure, higher exposure through ingestion but increasing trends of inhalation. Memang kalau kita tengok garisan warna biru tu, dia adalah oral, ya, maknanya dia makan, ya, mengambil secara oral, dan dia telah meningkat juga, dan peningkatan dia mula menurun pada tahun 2021 ke bawah, 2022 menurun. Tetapi yang meningkat adalah yang warna orange tu, iaitu vape yang telah digunakan, cecair vape yang digunakan melalui inhalation ataupun pernafasan, ya, increasing trends of inhalation tu. So jadi yang ni statistik daripada Pusat Acuan Negara. Dan most cases of intentional exposure had history of vaping using vape for first time. Kebanyakan kes di Pusat Acuan Negara ni yang dilaporkan adalah orang yang menggunakan untuk kali pertama, ya. Untuk kali pertama, ya. Dan 26 kes yang telah dilaporkan mengandungi magic mushroom or psilocybin ni, ya. 95% kes patient develop symptoms, maknanya daripada hampir-hampir 95% daripada semua kes memang ada simptom, iaitu mungkin sakit perut, muntah dan sebagainya, ya. Cuma 5 kes saja yang tak ada simptom, ya. Kebanyakan ada simptom klinikal. Kalau kita tengok simptom klinikal di sini, sakit yang telah kes-kes yang diterima oleh Pusat Acuan Negara yang telah dilaporkan daripada hospital mengalami pening kepala, drowsiness, sinkop tu adalah pingsan, ya, cough, batuk, seizure, mengalami isauan, abdominal pain tu sakit perut, ya, diarrhea, cirit-lirit dan sebagainya. So ada banyak simptom yang telah dilaporkan oleh pesakit. Dan kalau kita nak tengok simptom ni, dia memang kita nampak trend simptom ni adalah akibat daripada nikotin, ya. Nikotin yang terkandung di dalam cecair e-cigarette ni yang boleh menyebabkan vomiting, contohnya muntah ataupun drowsiness, abdominal pain tu sakit perut, seizure tu adalah sawan, ya. So nampak jelas bahawa memang ada kandungan nikotin di dalam cecair e-cigarette ni, ya. Okey, seterusnya kita nak tengok sekarang, tuan-tuan puan sekalian, kawalan produk rokok elektronik ni. Apakah kawalan yang ada di seluruh dunia dan juga di negara kita sendiri, ya. Kalau kita tengok di negara lain contohnya, kita tengok yang warna kuning dalam skrin ni, peranti alat elektronik mengandungi nikotin adalah dilarang, peranti dia, ya. So ini negara-negara yang melarang peranti itu: Australia, Belgium, Canada, Finland, Hong Kong, New Zealand, Japan, Norway, South Africa, dia melarang, ya. Dan kalau kita tengok seterusnya, peranti alat elektronik mengandungi nikotin di bawah dikawal selia sama seperti rokok. Kawalan dia sama macam rokok. Costa Rica, USA, Colorado, USA, Israel, okey. So ini negara yang mengawal sama seperti rokok. Peranti alat elektronik mengandungi nikotin didaftarkan sebagai peralatan perubatan berlesen 2 negara, iaitu Austria dengan Denmark. Okey, yang merah tu adalah larangan sepenuhnya termasuk penjualan dan pengimportan peranti rokok elektronik dan vape. Inilah negara-negara Argentina, Brazil, Thailand, Singapura, Brunei, Cambodia, Oman. Banyak negara yang sebenarnya yang telah mengharamkan terus, ya, penjualan rokok elektronik ni, ya. Tak boleh dipasarkan, tak boleh dijual di negara tersebut, ya. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa negara kita sebenarnya. Negara kita ni
nak tengok apakah yang telah dilakukan di Malaysia setakat ni tentang kawalan rokok elektronik. Baru-baru ini yang berhormat Menteri Kesihatan Dr. Zaiha telah menyatakan bahawa kos untuk rawatan akibat daripada e-wali, iaitu penyakit lung injury akibat daripada e-cigarette ni, kos dia untuk seorang lebih kurang dalam RM150,000. Jadi beliau telah menyatakan bahawa this is expected to increase to RM369 juta kos rawatan untuk penyakit e-wali tadi di dalam tahun 2030. Jadi satu kos yang sangat-sangat besar kalau nak tengok untuk rawatan perubatan untuk penyakit e-wali akibat daripada rokok elektronik. Jadi susulan daripada itu, kerajaan telah bersetuju apabila bil yang telah dibentangkan this came after the Dewan Rakyat passed the Control of Smoking Product and Public Health 23 Bill. So bil telah diluluskan, dan apa yang kita dapati daripada bil ni ataupun undang-undang baru yang akan dilaksanakan di negara kita. Maknanya mula daripada sekarang ni dia akan ada satu kawalan untuk penjualan cecair elektronik, e-cigarette ni akan ada satu kawalan. Jadi sesiapa distributor, orang yang menjual, dia perlu need to provide a laboratory confirmation on the list of contents. Maknanya kalau ada penjual ingin memasarkan produk elektronik ni, perlu ada pertamanya dia perlu mendaftar, kemudiannya dia perlu declare apakah kandungan cecair elektronik ni, bahan cecair elektronik cigarette ni. Dia perlu ada kawalan. Jadi should there be any indication of any prohibited substance, kalau didapati di dalam cecair elektronik e-cigarette ni ada bahan-bahan yang tak sepatutnya ada, maka the Health Ministry would ban the product. Dia ada kuasa untuk ban seterusnya produk. Itulah kawalan yang sebenarnya akan dimulakan di Malaysia, suatu yang positif, suatu yang positif. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa sebenarnya tak ada bukti saintifik keberkesanan rokok elektronik untuk berhenti merokok. Tak ada pun, sebenarnya tak ada. Boleh mendatangkan kemudaratan kesihatan pengguna dan orang di sekeliling. Dia juga meningkatkan risiko merokok di kalangan bukan perokok, kanak-kanak dan remaja, serta mengugat denormalization budaya merokok di Malaysia. Jadi saya mengakhiri untuk siri kali ini, iaitu vape tak berbahaya lagi ke? Jangan percaya vape tak berbahaya. Vape mudarat dan jangan terjerat. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Hadi Rahman atas penjelasan yang cukup jelas. Saya rasa hari ini saya tertariklah dengan fakta-fakta yang Cik Halil kongsikan dengan kita melalui data-data, statistik, kajian yang menunjukkan sebenarnya vape ini bahaya. Jadi saya rasa kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Saya tertarik dengan soalan bila kita tahu risiko vape ni berbahayalah kepada kesihatan kita, terutama kita tengok statistik tadi kebanyakan adalah remaja, kanak-kanak kan. Jadi sebenarnya Cik Halil, apakah sebenarnya tanda-tanda sebenarnya orang tu kecanduan terhadap vape atau ketagihan lah? Ada tak kesan-kesan yang mungkin masyarakat kat luar sana boleh tahu sebenarnya kita dah ketagih dah dengan vape, dan macam mana mungkin masyarakat luar sana boleh bagi satu kesedaran, mungkin kita boleh ingatkan kepada anak-anak remaja lah, kita takut kan mereka adalah generasi pewaris kepada bangsa kita, jadi mungkin kita boleh tahu apa faktor-faktor, apa tanda-tanda ada ketagihan. Terima kasih Puan Mimi. Sebenarnya kita nak bezakan di antara tanda-tanda ketagihan vape. Sebenarnya tak ada tanda yang jelas kalau kita nak banding dengan ketagihan merokok. Dia tanda-tanda ni sama sahaja. Orang yang ketagih pada rokok juga akan ketagih pada vape. Jadi dia nak katakan satu tanda yang berbeza antara dua tu memang tak ada. Tetapi kita tahu bahawa kalau orang tu ketagihan terhadap ganja ataupun ketagihan terhadap heroin, dia kesan-kesan dia lain. Dia kita boleh nampak orang yang ketagih. Tetapi untuk vape ni oleh kerana bahan kandungan dia nikotin,
sama dengan rokok, jadi kita sebenarnya tak boleh nak membezakan daripada segi tanda. Tapi kita tahu kalau anak-anak kita mula terlibat dalam mengambil rokok elektronik, kita kan nampak bahawa kita boleh tahu bahawa cecair itu kita boleh nampak dalam dia orang simpan dalam bilik cecair elektronik ni. Dan kalau kita mula bau dalam bilik bau harum, jadi kalau ada bau harum sebegitu, saya harap kalau sebagai ibu bapa tolonglah periksa bilik anak-anak kita, ya. Tiba-tiba keluar bau harum hazelnut daripada datang kan, vanila, tolonglah cek, ya. Itu yang saya boleh kongsi. Jadi pada pendapat Cik Halil kan, dalam zaman sekarang, apakah fungsi masyarakat untuk kita nak integrasikan kepada generasi sekarang? Kita mungkin boleh panggil generasi endgame kot. Macam mana kita nak bagi kesedaran tentang bahaya? Apa peranan mungkin daripada institusi pendidikan kita sendiri, mungkin pada peringkat universiti, peringkat pensyarah atau ibu bapa di luar sana? Apa pendapat Cik Halil? Saya rasa nombor satu, kita kena program beginilah, program begini yang mana kita kena buat lebih banyak kesedaran. Terutamanya kita kena ada grup yang di sekolah. Ya, pasal saya rasa kebanyakan orang yang vape ni remaja dan kalangan sekolah mungkin rendah, juga sekolah menengah. Jadi kita perlu ada komuniti kerja-kerja kemasyarakatan, terutamanya daripada universiti ataupun mungkin daripada kementerian sendiri, yang perlu ada kesedaran di peringkat sekolah, daripada awal di peringkat sekolah tentang vape ni. Kerana ada satu kepercayaan di kalangan masyarakat bahawa vape tu tak bahaya. So jadi kita nak bagi tahu sebenarnya salah pandangan tu. Jadi kena ada program di sekolah ni, ya, yang tu kebanyakan adalah remaja. Okay, soalan terakhir saya rasa. Jadi macam kita dah tahu cara nak atasi vape, kita dah tahu macam mana nak sedarkan masyarakat. Jadi dari segi undang-undang, adakah sebenarnya setiap produk vape tu perlu didaftarkan di bawah NPRA atau Badan Regulasi Farmaseutical Produk, atau kena ada apa-apa keperluan lain untuk mendaftarkan produk tersebut? Mungkin Cik Ali boleh urus. Okey, sebenarnya akta bil tu baru diluluskan dalam beberapa hari yang lalu. Ya, jadi keperincian tu tentang bagaimana akan dilakukan belum ada lagi, regulation tu tak keluar lagi, tetapi akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mungkin di bawah satu badan yang mengawal bahan tu, ya. Dan kita akan tahu sebenarnya kalau di masa depan kalau ada pengusaha yang ingin menjual vape, apa yang dia perlu buat, ya. Dia perlu hantar cecair untuk testing, mungkin dihantar pada satu jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan untuk buat analisa untuk meluluskan bahawa kandungan dalam cecair itu boleh, ya, dipakai. So, jadi keperincian tu belum ada lagi. Betul. Tetapi akan ada. So kita sama-sama harapkanlah kerajaan dapat fikirkan bagaimana untuk kita mengawal produk yang berbahaya ini. Dan mungkin soalan yang tambahan daripada penonton di luar sana, adakah proses untuk kita hentikan merokok itu lebih kurang sama dengan henti vape? Sebab Cik Ali kata tadi nikotin adalah bahan utama dalam produk vape itu. Ya, kalau tanya saya rasa proses dia lebih kurang sama. Kerana bahan yang kandungan dia adalah nikotin, dan nikotinlah bahan yang boleh menyebabkan ketagihan. Jadi apa langkah-langkah yang selama ini telah dibuat oleh kementerian, nasihat untuk pemberhentian rokok boleh diguna pakai untuk vape juga. Jadi dapat saya konklusikan sepanjang perbincangan yang dibawakan oleh Cik Alil dan sesi soal jawab daripada penonton, kita dapat konklusikan bahawa sesungguhnya memang vape ini bukan langsung pilihan, bukan langsung pengganti kepada rokok. Kedua-dua rokok dan vape adalah bahaya, dan seperti apa yang Cik Alil ungkapkan tadi, vape mudarat, jangan terjerat. Jadi saya akhiri Unifamina Siri 2 episod 1 ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di siri akan datang. Assalamualaikum.